Hello, Assalamualaikum. Selamat pagi kepada anda yang sedang menonton live Busta pada pagi ini, iaitu dalam segmen Morning Busta di Facebook page dan juga di Instagram. Okey. Saya Cik Nurul dari tim Busta HQ akan pun kata akan take over lah live pada pagi ini dalam sesi Morning Busta. Okey. Busta HQ menawarkan minuman bulletproof harian anda yang dibuat secara eksklusif bersama sebuah MCT premium kami yang berkualiti tinggi. Visi Busta pula adalah untuk menjadi pengeluar minuman bulletproof terbesar di Malaysia dan juga untuk membantu lebih 1,000 usahawan di Malaysia mencapai 1 juta pertama pada tahun 2023. Okey, misi Busta pula adalah untuk menjadikan Busta sebagai minuman berkhasiat yang dapat dinikmati oleh seisi keluarga di persada dunia tanpa rasa bersalah. Selaras dengan tagline kami iaitu Eat Fat, Burn Fat. Okey, so topik kita pada pagi ini saya akan berkongsi kepada anda mengenai 3 tips marketing. Okey, macam kita sedia maklum kan, zaman sekarang lebih-lebih lagi orang kata impact daripada PKP COVID yang bermula daripada tahun lepas. Okey, rata-rata ramai orang kata rakyat di Malaysia khususnya berganjak kata macam daripada macam bekerja apa semua tu, dia bertukar kepada bisnes, kepada perniagaan. Tapi orang kata dalam skop bisnes tu juga ada juga yang dalam bisnes ni dia pun bertukar kepada bisnes lain, kan. Sebab yelah bila macam yang apa orang kata antara bisnes yang terkesan sekarang ni contohnya bisnes untuk ni lah yang menghandlekan kenduri kahwin terutamanya. Jadi saya akan kongsikan kepada anda, pada anda yang sedang orang kata baru-baru nak cuba menceburi dalam bidang perniagaan, baru orang kata baru nak start kan, baru nak cuba. So hari ini saya akan bawakan 3 tips marketing untuk anda. Okey. Hai. Hai, saya terima kasih kerana menonton live Busta di Instagram. Okey, untuk apa ni, sebelum saya harap anda semua dapat menonton live saya sampai habis, kerana apa, saya akan berkongsikan juga 2 berita bergembira untuk anda. Okey, orang kata berkait jugalah untuk kesihatan kita, untuk kurus. Jadi nantikan di penghujung live nanti saya akan kongsikan. Okey, apakah 3 tips yang digunakan untuk dalam marketing ini, iaitu yang pertama. Okey, kita sebagai business owner ataupun yang baru macam jadi dropship ke, agent ke, yang pertama kita mestilah jangan kedekut. Kenapa yang saya mentionkan jangan kedekut ni? Yang pertama sekali, kita mestilah jangan kedekut, lebih-lebih lagi untuk kita melabur. Kita ni lah untuk marketing bisnes kita. Okey. Macam sekarang kan, untuk marketing kita boleh gunakan banyak sangat pelbagai sumber, sama ada offline ataupun online. Okey, kalau macam orang kata untuk pelaburan offline tu, kita boleh gunakan kaedah seperti kita buat banner, kita buat banting, kita buat edarkan flyer kan. Contohnya kalau macam banting tu kita boleh letak dekat tepi-tepi jalan ke, tapi dengan syarat kita dapat izin lah, kita dapat permission untuk lakukan semua tu. Jadi dari situ kita boleh macam contoh kita satu lupa nak mention, kalau dari segi offline tu kita boleh pasarkan melalui billboard, macam kita nampak dekat tepi-tepi highway kan. Macam-macam sekarang orang kata jenama-jenama yang kalau kita lalu kat highway tu kita boleh nampak, contohnya macam Sabella, Nuraisa. So dari situ untuk anda yang apa kata owner business anda sendiri, boleh melakukan marketing dari segi offline. Okey. Yang kedua ni orang kata apa, macam saya sebut tadi, marketing dalam bentuk online kan. Okey.
Kalau macam tadi kita, macam saya cakap, jangan kedekut untuk melabur dalam bisnes, lebih-lebih lagi dalam marketing kan. Okey. Jadi yang kalau kita macam, mungkin kita macam, alamak, saya tak ada, kata bajet tu tak berapa nak, orang kata ada lah, orang kata macam kalau ada pun duit tu untuk keperluan, untuk kegunaan lain. Jadi jangan risau kepada anda di luar sana yang orang kata tak berapa ada bajet tu, tapi kita boleh gunakan media sosial kita, kita boleh gunakan handphone kita ni untuk memasarkan lagi, marketing lagi besar-besaran dalam online. Okey, contohnya kita boleh gunakan platform Facebook, kita boleh gunakan platform Instagram. Lagi-lagi sekarang ni orang kata sangat ramai sangat pengguna TikTok. Jadi jangan sia-siakan peluang yang ada tu, kita gunakan. Gunakan sehabis baik yang kita ada. Kerana apa? Orang kata guna melalui marketing online ni tak merugikan anda satu sen pun. Dia secara percuma sahaja. Okey, jadi apa anda tunggu lagi? Mulai sekarang, kalau macam contoh, anda ada satu produk yang anda ingin jual, okey, anda boleh buat Facebook page. Dari situ anda invite rakan-rakan anda, sharekan dekat WhatsApp ke Instagram story apa semua. Anda share macam orang kata mintalah jemput, tolong like page saya ni kan, orang kata baru nak mula kita punya bisnes. Jadi dari situ kita buat Facebook page. Lepas tu kita tapi kalau dah buat Facebook page tu, janganlah macam orang kata terkubur pula Facebook page tu kan. Kita kena aktifkan Facebook page kita tu. Jadi kata Facebook page ni memang rata-rata sekarang ni semua ada. Memang tak kisahlah perniagaan online ke, perniagaan kedai makan ke, kedai baju ke, semua ada Facebook page. Jadi gunakan orang kata Facebook page ni yang orang kata tak guna duit satu sen pun. Jadi kita gunakan sebaik-baiknya, buat post, buat story, buat live. Live tu kalau boleh buat hari-hari, konsisten. Yang paling penting konsisten. Okey. Memanglah kalau macam saya sebut tadi kan, ada Facebook, ada Instagram, Twitter, TikTok, YouTube, semua-semua tu. Tapi kita juga perlu ingat, untuk kita yang baru nak starting ni, orang kata beginner ni kan, dalam bisnes ni, kita kena juga fokus pada satu-satu benda dahulu. Kita tak boleh lah macam banyak sangat ni kan. Macam orang sekarang ada yang guna, macam kalau di luar sikit tu ada yang guna Snapchat lah, apalah kan. Macam-macam sangat orang kata media sosial yang kita guna, yang kita ada sekarang ni. Tapi tak semestinya kita kena orang kata grab semua-semua tu. Tapi kita kena fokus pada satu-satu perkara dahulu. Tak semestinya kita macam okey, mentang-mentang lah kita ada contoh 10 platform yang kita boleh guna, kita fokuslah dalam mungkin 2 atau 3 dahulu. Lepas tu kalau macam kita dah kata dah kukuh, dah strong tu, barulah kita boleh fokus pada platform yang selebihnya. Okey. Macam tadi saya sebutkan Facebook, betul. Jadi yang kedua kita boleh gunakan Instagram. Yang saya sebut, yang saya mention ni antara media sosial yang orang kata paling tinggi digunakan lah. Instagram sama juga seperti Facebook, kita boleh buat konten, post, kita buat story, kita buat live. Jadi dari situ orang kata macam sekarang kan, orang kalau macam benda-benda satu produk tu kita boleh Google kan. Jadi jika kita dah buat Facebook page, kita buat Instagram, bila orang Google senang nak jumpa. So dari situ macam dua-dua perkara ni kita tak boleh lah macam saya cakap tadi, kita tak boleh lah macam dah buat tu kita diamkan, kita tak aktif, macam orang kata berabuk gitu je kan. Tak boleh lah macam tu. So untuk kita yang permulaan ni, kita kena orang kata bekerja keras lah, bersungguh-sungguh untuk kita marketing, kita pasarkan kita punya produk supaya orang luar nampak, orang tahu apa kebaikan dia, kegunaan dia kan. Jadi kita tak boleh orang kata nak putus asa. Lebih-lebih lagi tips yang saya cakap ni, mungkin tadi saya sebut yang tips yang pertama, jangan kedekut lebih kepada bajet ataupun wang ringgit. Tapi jangan kedekut juga dari segi kita punya masa, tenaga dan juga usaha kita. Kita kena orang kata kena rajin lah, bersungguh-sungguh. Supaya apa? Seperti ada pepatah yang selalu kita dengar ni, siapa yang berusaha dia akan berjaya. Jadi insya-Allah
dengan apa kata usaha yang kita lakukan ni, akhirnya di penghujungnya kita akan dapat juga rasa kemanisan tu, rasa kemenangan tu kan. Orang kata nanti mungkin di hujung nanti kita boleh teringat, ya Allah, dulu aku bersusah payah seorang-seorang diri nak buat semua ni, tak ada team apa semua kan. Dan nanti hujung nanti kita akan rasa macam sangat-sangat bersyukur lah bila kita dapat kejayaan dan juga hasilnya. Okey, panjang lebar pula tips yang pertama ni kan. Okey, apakah tips yang kedua untuk kita dalam marketing ni? Okey, tips yang kedua saya boleh kongsikan kepada anda iaitu kita mestilah mengambil ejen atau dropship untuk produk kita. Okey, kenapa ejen ataupun dropship ni penting untuk kita punya bisnes? Sebab okey, contoh saya bagi gambaran contoh saya buat bisnes di kawasan Segamat Johor kan. Okey, mungkin orang kata yang tahu diri saya macam kawan-kawan sekolah di kawasan, kiranya dalam kawasan Segamat je lah kan. Orang-orang macam luar Johor, Melaka, Negeri Sembilan, Selangor, Pahang semua tu tak tahu pun saya ni siapa, saya jual apa. Jadi dengan adanya ejen-ejen yang kita ambil ni, yang kita buka kan, macam mungkin dari segi ejen tu bergantung lah. Kalau macam ada yang macam untuk daftar sebagai ejen, ada juga yang orang kata mengenakan yuran lah, yuran komitmen untuk supaya kita macam mana lah. Yelah, kalau macam bagi saya, kalau kita berbayar tu lebih kepada kita boleh buat betul-betul lah, kita boleh fokus. Jadi dari situ anda boleh ambil ejen dan kita boleh kata ni lah, kita boleh meluaskan lagi pasaran bisnes kita kepada satu Malaysia khususnya. Lebih-lebih kata lebih baik lagi kalau kita buat ejen ni orang kata satu Malaysia lah, daripada utara sampai selatan, Sabah, Sarawak. Kita buat pengambilan ejen di seluruh Malaysia supaya ramai kata orang di luar sana dapat tahu apa yang kita jual, apa manfaat kita, apa produk kita kan. Dari situ kita boleh kalau macam ada ejen tu, kita dapat ni lah, orang ramai akan lebih tahu mengenai produk kita. Okey, so itulah antara tips yang kedua saya boleh kongsikan kepada anda. Okey, untuk ejen ni pula okey, saya tak habis lagi. Okey, untuk konsep ejen ni pula, okey, kita bila macam dah orang kata kita dah ada ejen, contoh saya menjualkan makanan apa ni, macam makanan sambal lah orang kata kan. Sekarang ada orang jual-jual sambal bilis petai, sambal cili padi, sambal hitam semua tu. Okey, contohnya saya sebagai owner produk, saya ada jual sambal tu kan. Okey, bila saya ada ejen di seluruh Malaysia, tak semestinya saya sebagai owner bisnes ni saya boleh kata duduk relax goyang kaki je. Tak boleh macam tu. Orang kata kalau macam tu, macam mana kita nak kalau macam yelah, saya sebagai bos kan, takkanlah saya nak duduk biar je 100% pada ejen saya. Tidak, kita walaupun dah ada ejen, tugas kita sebagai bos ni mesti juga ambil tahu tentang ejen anda, macam mana mereka punya apa orang kata sales tu okey ke tidak, marketing tu macam mana. Jadi kita sebagai bos, kita sebagai owner produk, kita mestilah bimbing ejen kita. Jangan biarkan ejen kita tu terkapai-kapai seorang diri, tak tahu nak buat apa, nak share apa, produk ni pasal apa. Tak boleh macam tu. Kita kena pastikan ejen kita ni tahu. Maksudnya kita sebagai owner, bos ni, kita kena ajar mereka, guide mereka produk ni pasal apa kebaikan dia, kandungan dia apa, siapa yang boleh makan, tak boleh makan kan. Jadi dari situ kita boleh orang kata sampaikan ilmu, lebih-lebih lagi ilmu marketing pada kita punya ejen. Dari situ kita dapatlah, ejen kita tu dapat meyakinkan orang luar di luar sana, dapat share manfaat makanan ni pasal apa. Orang kata sedap, orang kata nak boleh share kepelbagaian menu sambal ni dengan siapa apa semua kan. Itu sambal tu sekadar contoh sahaja. Okey, jadi bila kita dah tadi kita dah buat marketing besar-besaran, lepas tu kita dah ambil ejen kita pula dah jual, buat sale gila-gila, buat sale orang kata sampai pagi petang siang malam buat sale.
Kita sebagai owner ni tak boleh lah orang kata bila dah buat sale tu apa orang kata anak ejen kita semua dah berjaya kan, dah orang kata setiap bulan bagi report sale yang bagus-bagus, tapi kita sebagai bos macam contoh lah kita baca dalam grup kan, Hasnah dapat buat sale 2,000, lepas tu siapa Siti dapat buat sale 5,000, 10,000, lepas tu kita macam macam cakap tahniah apa semua kan. Kalau boleh kita sebagai bos kan, orang kata owner bisnes ni, kita dah mungkin time tu kita dah sangat berjaya, sangat berkembang maju kan. Kita tak boleh lah macam anak-anak ejen kita tadi dah macam-macam kan buat sale apa semua tu. Kita sebagai owner, sebagai bos, kita mestilah raikan kita punya ejen. Apa orang kata dari situ kita macam daripada awal lagi peringkat ejen tu kita kena kenal ejen kita siapa, kita jadikan kawan. Jadi bila macam ejen kita dah berjaya, kita kenalah raikan mereka. Contohnya lah kan, kita boleh buat kontes, kita boleh buat sale, bukan sale lah, kita boleh buat macam satu kontes. Kita beritahu ejen-ejen kita, kalau macam anda pada ejen-ejen macam saya bagi contoh tadi, ejen sambal hijau kan, pada ejen sambal hijau, kalau macam saya buat iklan lah kan, saya buat kontes, cakap kepada siapa-siapa ejen yang dapat buat sale 10,000 ke atas, saya akan hadiahkan contoh 5 gram emas. Tak pun kita boleh orang kata bagi tiket percutian, pergilah macam sekarang lebih kepada percutian dalam negeri ataupun dalam Malaysia kan. So kita bagilah orang kata reward, kita bagi ganjaran pada ejen kita yang telah bertungkus lumus bantu kita punya bisnes juga. So ejen kita ni macam tak boleh lah anggap kita kena anggap lah dia macam sebagai kawan, sebagai family kan, yang telah tolong kita. Macam dia berjaya, kita pun berjaya. Disebabkan dia, kita pun dapat majukan lagi bisnes kita kan. Jadi dari situ kita bagilah ganjaran pada mereka, bagi percutian ke, bagi wang ringgit ke. Contoh kalau dapat sale 10,000, dapat hadiah RM2,000 dan sebagainya. Boleh, tak ada masalah pun. So kita sebagai owner dan juga bos, kita kena ambil berat lah pada ejen-ejen kita kan. Dari situ orang kata nampaklah usaha mereka tu dipandang. Bukan sekadar macam dari situ mungkin kita boleh tarik ramai lagi ejen yang orang yang luar tu orang kata lagi bersemangat nak jadi ejen. Dari situ kita boleh rekrut lah lebih ramai lagi ejen kita untuk produk kita. Tadi saya dah kongsikan sebenarnya 3 lah. Yang pertama, kita mesti jangan kedekut lah untuk buat marketing. Yang kedua, kita kena ambil ejen atau dropship. Yang ketiga, kita kena beri ganjaran kepada ejen dan juga dropship kita atas usaha mereka. Disebabkan saya dah bagi 3, so saya bagi satu lagi extra tips untuk marketing ni. Apakah tips extra yang saya nak kongsi ni? Extranya adalah kita perlu kreatif dalam membuat satu konten untuk marketing ni. Macam sekarang mungkin ada yang tak guna sangat mungkin ada orang tak guna sangat Facebook ke Instagram ke. So boleh kita buat konten kreatif, buat video. Macam sekarang TikTok kan, TikTok ada macam-macam lagu, ada macam-macam transition, orang kata efek-efek buat video tu kan. So dari situ anda gunakan peluang anda sehabis baik. Yang kreatif tu kita buat konten yang best-best, video yang menarik untuk marketing kan. Jadi dari situ orang macam lagi tertarik dengan kita punya bisnes, kita punya produk kan. Dari situ kita boleh mengambil tarikan juga perhatian lah kepada orang yang menonton kita punya konten tu. Itulah. Tapi saya ingatkanlah, kalau kita buat macam benda-benda yang kreatif tu ataupun sesuatu yang orang lain tak buat pun, kita tak boleh sampai melanggar syariat hukum Islam. Kita sebagai orang Islam ni, kita kena ingat kita ada agama, kita ada macam adab apa semua kan. Jadi kita sebagai konten yang kita buat konten ni tak boleh lah macam melanggar hukum-hukum Islam. Kita kena ingat juga kan.
rezeki tu pula orang kata datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan juga dengan hasil usaha kita. Okey. Jadi itulah dia tips-tips yang untuk marketing yang saya kongsikan kepada anda pada Morning Booster pada pagi ini. Okey. Apakah orang kata tadi saya ada mention pada awal-awal live tadi, saya nak memberitahu anda pada anda di luar sana yang ingin macam kami sebelum ni asyik cerita pasal intermittent fasting, cerita pasal ketogenic diet. Okey, dari sini saya ingin mengajak anda di luar sana yang berminat untuk join program kami, iaitu program Let's Slim bersama Dr. Ju. Di mana program Let's Slim ini kami akan bimbing anda, kami akan guide anda betul-betul mengenai ketogenic diet. Orang kata macam sebelum ni kami memberitahu anda di mana Booster, iaitu Booster salah satu minuman yang orang kata sesuai untuk kurus dan juga sangat sesuai untuk pengamal ketogenic diet dan juga diet-diet lain juga. Tetapi untuk program Let's Slim with Dr. Ju, kami akan adakan satu support group bersama kami. Saya apa semua ada team dalam tu. Kami akan guide anda macam apa orang kata, ambil tahu perkembangan anda, macam mana berat sebelum selepas, makanan apa yang kita boleh makan, lebih orang kata lebih mendalam lah untuk ketogenic diet. Jadi kalau anda semua berminat untuk mendaftarkan diri anda sebagai peserta Let's Slim yang akan dimulakan pada bulan Mei nanti, 1 Mei, pendaftaran sekarang sudah dibuka. Jadi kalau anda berminat, anda boleh tekan link di ruangan yang saya bagikan di tajuk FB tadi. Ataupun kalau anda ada pertanyaan lebih lanjut nak tanya kepada tim kami, boleh juga tekan link WhatsApp. Tanyalah kalau macam program ni berapa lama, bayarannya berapa. So boleh tanyakan macam-macam pada kami. Kami akan jawab soalan anda, insya-Allah. Jadi ni berita yang ditunggu-tunggukan, seperti yang kami maklumkan pada Jumaat lepas, di mana Booster Keto Coffee hari ini bermulanya sale 4/4 pada hari Ahad ini sehingga hari Khamis. Hari Rabu, maafkan saya, 4, 5, 6, 7, 8 okay, hari Khamis. Sorry, hari Khamis kan. Okey, bermulanya hari ini 4/4 sale 4/4 sehingga 8 hari bulan sahaja. Kami memberikan anda diskaun sebanyak kalau harga asal RM149. Jadi untuk diskaun dan juga sale 4/4 ini, kami berikan anda harga istimewa, iaitu turun sehingga RM9.10, iaitu sebotol ini kami berikan harga RM139.90 sahaja. Tapi macam saya cakap, anda beli kopi ni bukan dapat ini saja, anda juga kami akan berikan satu beg oven percuma bersama sebotol Booster Keto Coffee ini. Jadi anda jangan lepaskan peluang ini kerana hari ini bermula sale 4/4 ni kan. Jadi anda boleh terus sama ada nak layari laman web kami booster.com ataupun terus saja kalau macam ada pertanyaan nak tahu lebih lanjut, boleh juga WhatsApp tim kami, WhatsApp tim Booster. Okey. Kalau macam saya lah kan, alang-alang tengah sale turun sampai 139 ni, memang saya borong lah banyak-banyak kan, terus kan beli untuk stok dak bulan puasa ni kan. Jadi pada anda yang sedang menonton ni, kalau macam ada juga kenalan anda yang nak dapatkan Booster ataupun dah tahu memang dia amalkan Booster ataupun macam saya cakap sebelumnya, Booster sangat sesuai untuk yang mengamalkan diet keto ataupun suku-suku separuh dan juga sesuai untuk kecil manis, darah tinggi, penyakit kolesterol, sakit jantung, semua tu anda boleh sama ada nak belikan untuk diri sendiri ataupun beli juga untuk kawan-kawan ataupun kenalan ataupun keluarga kita, Booster Keto Coffee ni. Jadi jangan lepaskan peluang sale ini. Kata mungkin bulan depan kita tak tahu lagi ada sale apa ataupun tak ada sale ke. Jadi pada anda yang nak dapatkan Booster Keto Coffee ni, boleh dapatkan sekarang. Okey. Jadi mungkin sampai di sini saja live untuk pagi ni dalam segmen Morning Booster.
Okey, jadi saya ingatkanlah semula kan, untuk program Let's Slim, pendaftaran telah dibuka dan akan bermulanya program Let's Slim itu pada 1 Mei 2021. Okey. Jadi dapatkan sekarang ataupun ada pertanyaan lebih lanjut boleh juga hubungi kami. Okey. Okey, terima kasih kerana sudi menonton. Jika ada salah dan kekurangan daripada saya memohon maaf. Yang baik itu datang daripada Allah dan yang kurang itu datang daripada diri saya sendiri. Okey. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Jumpa lagi live pada petang ini.